Alhamdulillah, rabbil alamin wa syukurillah. Alhamdulillah, selesai majlis zikir kita, insya-Allah. Kalau kita hitung-hitung jumlah yang kita baca tu, kalau ada 30 orang tu, punya banyaknya ni. Mudah-mudahan Allah makbul doa kita. Salah satunya adalah untuk terangkatkan kembali COVID-19 ni. Kita salah seorang daripada komuniti rakyat Malaysia dan juga penduduk dunia di muka bumi Allah Ta'ala ni, kita tak tahu doa siapa yang makbul. Jadi kita kena usahalah. Waktu musim-musim wabak ni sebenarnya musim peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas setiap insan, setiap manusia di atas muka bumi ini. Jadi bila disebut sebagai insan ni kena buat sesuatu, kena berdoa kepada Allah. Kena berdoa kepada Allah, kena mohon kepada Allah. Kita jangan segan, jangan malas. Sebab mudah-mudahan dengan sebab berkat doa yang kita tu, salah seorang daripada kita terangkatnya lah COVID yang di tempat kita ni, dan kita dapat hidup kembali seperti sedia kala. Hari ni dengar cerita Genting Highland pun dah kena, banyak tempat yang dah kena COVID tu. Lagi banyak maksiat, lagi banyak COVID akan serang. Jadi semua kita kena berusaha untuk menghindari maksiat daripada yang kita buat pada setiap hari tu. Kita salah seorang yang mungkin penyebab bertambahnya serangan-serangan COVID itu. Kita kena ingat sebab ini amaran Tuhan. So bila Tuhan bagi wabak ni, patut kita ada insaf dah. Bukan kita semakin galak, semakin rancak untuk melakukan maksiat. Ni yang berat ni. Baik, so macam itulah apa yang kita buat, yang kita doa pada malam ni, mudah-mudahan dapat makbul daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So alhamdulillah, insya-Allah, so kita boleh mulakan kuliah kita malam ni dalam tajuk tentang pengertian akal. Jadi dalam slide tu saya rasa mungkin ramai orang dah tengok. Baik, pertama persoalan-persoalan yang kita timbulkan. Kita dalam konteks pembelajaran iaitu tentang mencari dan untuk kita nak explore apa itu akal sebenarnya. Kita guna hari-hari tapi kita tak tahu apa benda akal. Mungkin secara fitrah bila manusia tu boleh berfikir, maka dia mula untuk berfikir apa yang dia rasa dia suka. Sebelum tu kita dah sebut, akal ni kena ada syarat supaya dia tidak menjadi lalang. Dia akan jadi fikir ya. So jadi pengawal bagi akal adalah syarat. Itu yang jelas. Tanpa syarat akal tu jadi majnun, akal yang gila. Orang yang bertindak waras, apabila dia setiap apa yang dia decide, apa setiap yang dia nak buat tu, dia akan refer balik, rujuk balik kepada syarat. Sama ada halal, haram, mubah, makruh, harus, itu atas ilmu, syarat yang ada pada dia. Bila akal tu tak ada syarat, maka akal tu akan dipandu oleh syaitan. Maka syaitan akan kawal akal tu sehingga akal tu menjadi akal yang gila. Akal yang akan bertindak mengikut hawa nafsu dia. Ni yang bahaya sekali pada akal ni. Akal ni dia tak tahu apa, dia hanya tengok input apa kita bagi. Baik, jadi apa itu otak? Maknanya kita belajar pula. Kita ada akal, kita ada otak. Adakah akal sama dengan otak? Selama ni kita pernah terfikir tak? Kalau kita kata otak kita tu, kalau kita kata otak tu tempat akal berfikir. Iya ke? Persoalan dia. Iya ke akal tu tempat otak berfikir? Ataupun otak tu macam mana dengan akal? Hubungan antara satu sama lain tu. Ni yang kita nak kena kita cuba nak mempelajari, nak memperjelaskan mana satu yang kita nak faham. Ini benda ni penting ni. Dari segi pengertian, dari segi kepahaman tu kita kena jelas kat sini. So jadi jika tak sama, kalau akal, adakah akal tu sama dengan otak? Betulkah akal kita berfikir menggunakan otak? Jika tak sama, di mana letaknya akal itu? Betulkah kita berfikir dengan otak atau dengan akal? So persoalan ni mungkin akan kita tertanya-tanya, mana satu? Ada orang cakap, kita tengok kalau otak orang tu accident, dia dah macam lost balance. Dia berfikir tak boleh dah. Dia tak boleh fikir dah. Contohnya kita tengok orang tua lah kononnya. Kita tengok orang tua.
Orang tua yang nyanyuk tu. Nah, orang tua yang nyanyuk tu apakah dia tak boleh berfikir? Tak ingat dan sebagainya. Kenapa jadi nyanyuk? Ada yang tak nyanyuk. Ada orang tak nyanyuk, ada orang nyanyuk. Kenapa jadi nyanyuk? Kenapa tak nyanyuk? Cuma satu masalah kena fikir juga. Kalau kita tengok kebanyakan para ulama, mereka tu bukan orang yang nyanyuk. Sebab apa? Sebab akal mereka itu, diri mereka itu dihiasi dengan nur, dengan ilmu. Maka bila manusia tu ada ilmu Allah, ada cahaya, maka dia tak nyanyuk. Yang nyanyuk ni bila tak ada apa pada dia. Bila tak ada apa pada dia, maka macam-macam lah penyakit. Alzheimer lah. Macam-macam kita akan sebut penyakit-penyakit lain. Kan? Tapi bagi orang yang berilmu, maka cahaya ilmu itu akan mengelakkan daripada mereka itu menjadi nyanyuk. Sampai umur 80, 90 pun dia masih boleh berfikir macam orang biasa. Sebab tu kadang-kadang kita jangan tengok orang tua tu kita akan kata orang tua ni nyanyuk. Jangan cakap macam tu. Bukan semua orang tua nyanyuk lah. Orang yang ada ilmu, dia susah nak nyanyuk. Yang nyanyuk ni orang yang jahil, yang tak ada apa ni. Baik. Jadi, ini yang kita nak bincang pada malam ni sedikit sebanyak sebelum kita masuk dalam hukum akal. So, kita perjelaskan dulu kat mana kedudukan akal dengan otak tu.